Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah yang ada kat luar tu, kalau ada apa-apa disilakan masuk. Kita pun orang-orang yang masih ada kat dalam ya. Sebentar lagi majlis kita akan dimulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Tak bingung tak? Alhamdulillah. Okey ya. Sebelum kita meneruskan majlis kita pada pagi ini, bagi mendapatkan keberkatan dan rahmatan dari Allah SWT, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh tak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama memanjat kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul dan seterusnya bermukim di masjid ini satu hari suntuk pada hari ini ya. Jadi kebetulan hari ini merupakan hari Jumaat, penghulu segala hari, dan kita harap sebagai majlis ini mendapat keberkatan rahmatan yang diharapkannya insya-Allah. Jadi tujuan kita berkumpul dan bermukim pada hari ini di masjid yang penuh berkah ini dengan satu tujuan dan matlamat, iaitu bagi kita merealisasikan satu program yang telah disediakan, iaitu program Mufti bersama masyarakat yang julung-julung kalinya diadakan di Masjid Qariah Pulau Besar ini. Alhamdulillah, kami bagi Ahli Qariah sangat bersyukurlah atas program ini. Bak kata orang tua kan, bak kata orang tua pucuk dicita ulang mendatang bagai orang mantuk disorongkan bantal. Kecil tapak tangan niru kami tadahkan. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada pengurusan Mufti Jabatan Negeri Sembilan Darul Khusus khasnya. Terima kasih sekali lagi ya. Yang dihormati Ustaz Najib bin Abdul Jalal selaku Ketua Pengarah program pada hari ini. Yang dihormati semua pegawai-pegawai Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Yang dihormati Wan Waziah binti Rahman binti Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pulau Besar beserta dengan guru-guru yang dapat hadir pada hari ini. Kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas kehadiran semua dan kami mengalu-alukan kedatangan semua. Selamat datang kami ucapkan, ahlan wa sahlan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pada pagi ini. Saya punya pengurusi tak ada pula. Yang dihormati pengurusi JKPP Wan Nohami binti Ma'arif. Yang dihormati Tuan Imam 1 Pulau Besar Norizan, para pegawai syarak masjid, AJK masjid, muslimin muslimat yang dapat hadir pada hari ini, serta semua anak-anak
daripada Sekolah Kebangsaan Pulau Besar, terima kasih kami ucapkan kehadiran anda pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jasa anda semua tetap kami kenang. Jadi untuk sesi pagi ini kita mulakan dengan slot yang pertama, iaitu pengenalan Jabatan Mufti dan pembentangan fatwa-fatwa Kerajaan Negeri Sembilan, dan seterusnya diikuti dengan pembentangan apa artinya akibat agama yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Azlan bin Rahan. Oleh itu majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz bagi memulakan bicara. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada pengurusi majlis, juga kepada pengerusi Masjid Qaryah Kampung Pulau Besar dan juga ahli jawatan kuasanya yang sudi memberikan tempat kepada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus untuk membuat program pada hari ini. Juga kepada ahli qaryah yang sudi membantu, juga kepada guru-guru Sekolah Kebangsaan Pulau Besar yang sudi bekerjasama dalam melaksanakan program pada hari ini. Satu hari yang kita akan laksanakan, yakni program Mufti bersama masyarakat. Program Mufti bersama masyarakat. Jadi ini adalah program yang biasa Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan lakukan, dan ini adalah program yang pertama dilakukan bersama Mufti yang baru. Mufti yang baru, jadi kita boleh tengok dekat sini. Kita boleh tengok di sini ya. Nah, ini adalah yang berhormat Sahibus Samahah Profesor Madya Dr. Fauzi Naim bin Haji Badarudin sebagai Mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang kelima. Jadi pada hari ini Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan akan duduk di sini sehingga malam, dan kita ada bermacam-macam program yang kita akan laksanakan bersama dengan penduduk Kampung Pulau Besar. Dalam misi kita nak menyampaikan informasi terhadap apa yang dilakukan oleh atau ditawarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Tuan Ahmad Syakir Izwan. Jadi yang pertama, Tuan apa? Tuan kena tahu di dalam Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus Syakir ada satu institusi yang dipanggil institusi fatwa. Ridwan Izwan. Namanya adalah Jabatan Izwan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Dia tak ada ucap Dan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan ini Saya tanya kalau nak ucap ke, tapi diketuai oleh seorang seorang mufti yang sekarang ini disandang oleh Yang Berhormat Sahibus Samahah Profesor Madya Dr. Fauzi Naim bin Haji Badarudin, dan dibantu oleh Timbalan Mufti sekarang ini Sahibul Fadilah Tuan Haji Amran bin Awaluddin, dan kemudian dibantu oleh penolong-penolong mufti. Kita boleh tengok dekat sini.
Dan kalau kita keluar, kita boleh tengok seluruh jentera dan kaki tangan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi Mufti Kerajaan Negeri Sembilan sekarang ini yang nombor 5, dan dari sejarah dan bangunannya, kita tengok daripada sejarah dia, boleh tengok kat sini. Okay. Tahun 1950 dulu. Tahun 1950. Sekarang tahun 2023. Tahun 1950 dulu lebih kurang dalam 70 tahun lepas. Okay, betul. Mengikut fasal yang ke-6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan, maka satu mesyuarat telah dilaksanakan pada 18 November tahun 1950. Tahun 1950 ni saya pun tak lahir lagi. Bertempat di mana? Di Bilik Mesyuarat Pejabat Bandar Seremban untuk menubuhkan Majlis Mesyuarat Agama supaya memberi bantuan dan memberi nasihat di atas perkara-perkara yang berkenaan dengan agama negeri, agar perjalanan pentadbiran agama lebih sempurna. Maka apabila kita orang Islam, maka kena ada satu pentadbiran agama yang menyelaraskan pentadbiran dan permasalahan-permasalahan yang berlaku. Di dalam majlis ini, dia ada seorang yang dipertua dan wakil daripada Paduka Seri Tuanku yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kemudian wakil daripada Yang Teramat Mulia Datuk-Datuk Undang yang 4. Kalau di Rembau, ada Yang Teramat Mulia Datuk Undang Luar Rembau. Kemudian Tunku Besar Tampin, Yang Teramat Mulia Tunku Besar Tampin, dan 6 wakil daripada orang ramai. Okay. Seorang daripadanya bangsa asing dan beragama Islam, dan seorang setiausaha. Maknanya pada zaman tu mereka mesyuarat. Mesyuarat untuk apa? Untuk menubuhkan satu pentadbiran yang akan menguruskan hal ehwal agama Islam. Sebab agama Islam ini disebut dalam perkara 3 merupakan agama persekutuan Malaysia. Maknanya apabila kita ini orang Melayu itu adalah orang Islam, secara automatik orang Melayu adalah orang Islam. Itu disebut di dalam perlembagaan. Dan kuasa agama adalah di bawah kuasa Duli-Duli Yang Maha Mulia Sultan. Jadi Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan merupakan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Mula-mula dahulu Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan ini dia duduk di bawah Jabatan Agama. Bermakna ketika itu mufti adalah yang dipertua Jabatan Agama. Jadi peringkat awal ini dia bertanggungjawab untuk membantu menasihati yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Badan Berkanun dan masyarakat keseluruhannya berkaitan dengan semua perkara yang berkaitan hal ehwal agama dan hukum syara. Seluruhnya nak nikah. Jadi ada permasalahan dalam nikah, mufti akan keluarkan fatwa. Nak raya bila? Nak puasa bila? Ni mufti akan keluarkan fatwa. Okey. Kemudian pada tahun 1996, Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan satu surat perkeliling. Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan satu perkeliling. Apa perkeliling dia? Maknanya mengasingkan bahagian fatwa daripada Jabatan Agama Islam di setiap negeri, termasuklah Negeri Sembilan.
Dan pada bulan Januari tahun 1997, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan ini dipisahkan daripada pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Maknanya dulu Jabatan Mufti dengan Jabatan Agama ni satu bahagian. Kemudian keluarnya bahagian fatwa daripada Jabatan Mufti ini telah menubuhkan jabatan sendiri yang bernama Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Dan sehingga hari ini Jabatan Mufti Negeri Sembilan terletak di Aras 15 Menara Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan mempunyai bahagian-bahagian yang tertentu. Okey, jadi kita tengok kat sini carta organisasi. Jadi Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan ini mempunyai organisasi dia yang diketuai sendiri oleh Sahibus Samahah Profesor Madya Dr. Fauzi Naim bin Badaruddin. Itu muftinya ketua. Okey. Kemudian dibantu oleh Sahibul Fadilah Ustaz Amran bin Awaluddin sebagai timbalan mufti. Kalau berlaku apa-apa, contohnya ketika ketiadaan mufti selama lebih kurang dalam 9 ke 10 bulan hari itu, maka jawatan ini dipangku oleh Sahibul Fadilah Ustaz Amran bin Awaluddin. Kemudian dia mempunyai bahagian-bahagian yang tertentu. Dan di antara bahagian yang paling besar adalah bahagian fatwa. Apa itu bahagian fatwa? Bahagian fatwa ini adalah bahagian yang menguruskan segala persoalan berkenaan dengan agama, permasalahan tentang agama Islam. Sama ada perkara tersebut telah berlaku ataupun perkara tersebut belum berlaku. Contoh yang belum berlaku sebelum ini. Contoh apa? Contohnya adalah hukum-hukum berkaitan dengan perubatan-perubatan moden. Ataupun hukum-hukum yang dah wujud sebelum ni, seperti hukum hakam solat. Jadi Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan akan mengeluarkan satu fatwa, yang mana fatwa ini adalah diperbincangkan di dalam satu jawatan kuasa yang dinamakan Jawatan Kuasa Fatwa Kerajaan Negeri Sembilan. Maksudnya mufti bersama dengan ahli jawatan kuasa fatwa Kerajaan Negeri Sembilan akan duduk satu meja berbincang. Ini ada masalah itu diminitkan, dan kemudian mufti akan membuka permasalahan ini kepada ahli-ahli jawatan kuasa fatwa. Jadi mereka akan memberikan pandangan-pandangan, dan kemudian satu keputusan akan dikeluarkan. Dan keputusan ini akan diwartakan sebagai undang-undang kerajaan negeri, dan dia mestilah dipatuhi di dalam permasalahan yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi bahagian fatwa ini, dia punya ketua sekarang ni dipegang oleh Ustaz Tahir bin Kamis. Dia menerima soalan-soalan dan kemudian dibincangkan di dalam jawatan kuasa fatwa, dan akan keluar satu keputusan. Dan dia ada bahagian-bahagian di bawahnya, antaranya bahagian yang dia ada bahagian istimbat, kemudian dia ada bahagian tauliah. Tauliah ni penting sebab ramai yang tak tahu bahawa jikalau seseorang itu hendak mengajar agama, mereka mesti ada tauliah mengajar agama Negeri Sembilan. Dan ini adalah dikawal di bawah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Maknanya dia nak ceramah dekat mana? Dia nak berceramah di Masjid Qaryah, Kampung Pulau Besar. Dia kena ada apa? Dia kena ada tauliah. Dia kena ada tauliah mengajar agama Negeri Sembilan. Bagaimana kalau dia tidak ada tauliah? Contohnya dia adalah ustaz daripada luar,
Mungkin dia daripada sini Rembau kan. Ustaz tu luar. Mungkin daripada Melaka datang. Mungkin datang daripada wilayah persekutuan. Maka pihak penganjur, iaitu Masjid Qaryah Kampung Pulau Besar, perlu mengemukakan satu yang dipanggil apa? Dipanggil permohonan. Untuk apa? Permohonan itu untuk diberi kepada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, permohonan kebenaran khas. Kena bagi 2 minggu sebelum, dan sekiranya diluluskan, barulah pengajar tersebut boleh mengajar di tempat tersebut. Kalau tidak tak boleh. Dan kalau dilakukan juga, maka berisiko untuk ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah di bawah peraturan-peraturan Tauliah Negeri Sembilan tahun 2012. Okey, itu bahagian fatwa. Sekarang ni di Negeri Sembilan, tenaga pengajar yang bertauliah lebih kurang ada 3,600. Maka sesiapa saja nak mengajar, hatta nak mengajar mengaji sekalipun. Ustaz, saya nak mengajar mengaji je. Hatta nak mengajar mengaji pun. Saya nak mengajar mengaji jiran-jiran je. Hatta mengajar jiran pun, maka dia perlukan kepada tauliah. Okey, kemudian kita cerita lagi. Bahagian falak dan sumber maklumat. Tadi bahagian fatwa. Kemudian ada bahagian falak dan sumber maklumat. Apa tugas bahagian falak dan sumber maklumat ni? Kita nak semayang kan, betul? Hari-hari semayang tak? Of course kita mesti solat sehari 5 kali, sehari semalam, wajib. Itu adalah dalam rukun Islam. Jadi bila kita nak solat, dia mesti ada waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dia ada waktu. Kita tak boleh sembahyang subuh pukul 4 petang. Sembahyang subuh pukul apa? Jadi Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan melalui bahagian falak ini akan kira waktu solat berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang ada. Kemudian bila solat, bolehkah kita solat menghadap mana-mana je? Contoh di sini kita mesti menghadap. Sebab apa? Sebab kiblat. Jadi menghadap kiblat ini adalah diuruskan oleh bahagian falak. Mereka akan datang, mereka akan ukur dan mereka akan lihat adakah betul atau tidak kiblat tu. Maka mereka menggunakan alat-alat teknologi yang terkini untuk membantu. So tak perlulah macam orang dulu dia letak kayu, kan? Setiap kali nak semayang letak kayu, mana arah kiblat? Itu cara lama. Cara sekarang, mereka menggunakan teknologi yang terkini untuk apa? Untuk memudahkan urusan orang solat. Kemudian bahagian falak dan sumber maklumat juga menguruskan pustaka hikmah. Iaitu satu, panggil kedai buku. Buku-buku yang menjual, buku-buku yang dijual bersamaan dengan manhaj-manhaj yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, maka dia akan jual. Di mana? Di tingkat 3 Menara Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Untuk apa? Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk dijual, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Okey? Seterusnya ada bahagian apa? Seterusnya ada bahagian tarikat tasawuf. Di Negeri Sembilan ini kita panggil
adanya kumpulan-kumpulan zikir. Nak nampak kumpulan-kumpulan zikir? Dibuat di surau ini, dibuat di rumah persendirian ini. Jadi di dalam Negeri Sembilan dia ada satu enakmen, dipanggil enakmen Tarekat Tasawuf tahun 2005. Dan enakmen Tarekat Tasawuf ini dikawal selia oleh salah seorang penolong mufti yang bernama Ustaz Saiful Nizam bin Majan. Apakah dia punya mission dia? Maknanya nak kawal daripada kumpulan tarikat ini menyeleweng daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Maknanya mereka ni akan dikawal selia. Siapa yang nak bertarikat, dia mestilah berdaftar dengan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Dan di bawah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan ada satu yang dinamakan dengan Jilsah Turuq Sufiyah. Jilsah Turuq Sufiyah ni apa? Jilsah Turuq Sufiyah ini adalah badan yang mengawal selia tarikat-tarikat, kumpulan tarikat yang ada. Ada banyak kumpulan tarikat dekat sini. Tarikat Al-Ahmadiyah, Tarikat Al-Naqsyabandiyah, Tarikat Syatariyah, yang terbarunya ada Tarikat Tijaniyah. Jadi kumpulan-kumpulan tarikat ini dikawal selia oleh Jilsah Turuq As-Sufiyah yang akan menasihati Jawatan Kuasa Fatwa Kerajaan Negeri Sembilan dalam menentusahkan adakah sesuatu tarikat itu muktabar atau tidak. Jikalau tidak muktabar, maka dia akan disekat. Jikalau ia adalah tarikat yang muktabar dan benar dan sanadnya sampai ke Rasulullah SAW, maka dia akan dibenarkan untuk beroperasi di Negeri Sembilan. Okey, kemudian seterusnya yang dipanggil dengan bahagian runding cara akidah. Maka kita sebut tadi perkara 3 dalam persekutuan Malaysia. Orang Melayu adalah, Islam adalah agama persekutuan. Dan termasuklah orang Melayu adalah orang Islam secara umumnya. Jadi jikalau ada mereka-mereka yang mempunyai masalah kecelaruan akidah, maka kita akan rujuk ke bahagian runding cara akidah. Mereka akan menerima proses istitabah mungkin dalam 90 hari sebelum dibawa ke mahkamah untuk keputusan. Dan pada hari ini, program ini diselia, program Mufti Bersama Masyarakat ini diselia oleh bahagian runding cara akidah di bawah pimpinan Ustaz Najib Jalal. Dan seterusnya, yang terakhir adalah bahagian penyelidikan dan bahagian pentadbiran. Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan juga bahagian penyelidikan bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan teknologi maklumat dan juga penyebaran ajaran-ajaran sesat dan lain-lain lagi. Jadi itulah dia fungsi Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Maknanya kalau sekolah, contoh sini tadi ada sekolah kebangsaan Pulau Besar. Sekolah kebangsaan Pulau Besar nak buat ceramah, nak panggil ustaz daripada luar contoh, atau ustaz daripada dalam. Mereka mesti memastikan bahawa ustaz tersebut mempunyai apa? Tauliah mengajar agama Negeri Sembilan. Jikalau tak ada, nak panggil juga, maka perlulah membuat satu surat memohon kebenaran khas dengan dilampirkan biodata, maklumat program, dan dihantar ke Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Untuk apa? Untuk kebenaran khas. Kita tak nak ada penceramah-penceramah yang tidak mempunyai manhaj yang sama, manhaj ahli sunnah wal jamaah yang dikeluarkan oleh
Jawatan Kuasa Fatwa Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Okey Ni faham Okey, jadi kita tengok pula sejarahnya. Sejarah mufti-mufti. Okey. Ingat depan ni. Nampak? Bila kita sebut mufti, kita akan panggil sahibus samahah. Dalam kata lain adalah mufti ini adalah orang yang paling kuat toleransi. Maknanya kalau ada dua pihak yang bergaduh, dua pihak yang bertelagah, maka mufti akan jadi orang tengah. Teringat saya ketika saya pergi ke Mesir dulu. Saya pergi ke satu tempat. Tahu Mesir? Mesir tahu? Mesir dia ada piramid. Saya pergi ke satu tempat, saya tengok orang dekat situ dia pakai senapan. Setiap orang yang turun tu kan dia pakai senapan. Jadi saya tanya dia, kenapa pakai senapan? Maknanya kenapa sekadar nak jemput kami ketika itu pakai senapan kan? Dia kata kat sini kita kabilah-kabilah bergaduh. Kat sini kabilah-kabilah dia bergaduh. Maknanya bertempur lah. Kampung sana dengan kampung ni bergaduh. Jadi dia kata kalau berlaku apa-apa dekat kampung sana, tembak. Dia senapan. Macam tu. Jadi nak dijadikan cerita, saya kata kalau berperang tu macam mana dia akan reda. Jadi dia kata kalau kita perang, presiden pun tak mampu nak redakan kami kalau dah bergaduh. Presiden pun tak mampu nak redakan kami ni kalau dah bergaduh. Jadi orang tanya, macam mana nak apa kalau orang bergaduh? Nak redakan orang bergaduh ni? Dia kata hanya seorang je boleh, iaitu mufti. Jadi mufti akan turun jadi orang tengah, buat keputusan, buat perjanjian damai ke antara mereka. Jadi di Negeri Sembilan kita telah menempuh hampir 70 tahun bersama dengan institusi fatwa. Bukan saya mufti, saya bukan mufti, tak layak jadi mufti. Tapi kita baca, kita tengok yang pertama, sahibus samahah Syekh Haji Ahmad bin Haji Muhammad Said. Ngarah BSN kot. Dia dah meninggal dunia pada tahun 1964. Kalau pergi dekat Seremban, tahu Seremban? Pergi dekat Seremban, ada makam Haji Muhammad Said, ada ke atas tu dia punya makam. Jadi Tuan Syekh Haji Ahmad bin Haji Muhammad Said ini adalah mufti kerajaan Negeri Sembilan yang pertama. Dia ditawarkan oleh jawatan mufti besar oleh Datuk Haji Abdul Malik bin Yusuf. Dan jawatan ini ditawarkan kepada beliau dan dipersetujui oleh ulama-ulama di Negeri Sembilan di dalam satu persidangan. Maknanya seluruh ulama Negeri Sembilan ketika itu memilih beliau sebagai mufti Negeri Sembilan yang bertanggungjawab dalam pentadbiran hal ehwal hukum syarak terhadap orang-orang Negeri Sembilan. Mula-mula dia tak terima, tak nak, sebab jawatan mufti ni adalah satu jawatan yang besar dalam masyarakat. Dia tak nak mufti. Tapi apa? Sebab orang ramai minta dia juga. Desakan yang kuat daripada pembesar ulama-ulama Negeri Sembilan. Lah tambah nama satu ni. Dan akhirnya perlukan beliau. Dan akhirnya Ada nama. dia terima untuk apa? Untuk membimbing masyarakat Negeri Sembilan ini ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ini adalah seorang yang berfikiran yang terbuka dan terkenal dengan tegas dia. Dia tegas. Jadi dia ada di antara karya-karya dia penjelasan sekitar hukum pungutan zakat fitrah bagi kerajaan Negeri Sembilan, pengertian kepada tarikat Ahmadiyah, ta'liq di atas faedah pada menyelitkan kaifiat tarawih 10 rakaat, Safinatus Salamah ahwal ad-dunya wal barzah wal qiyamah, Kanzul Mu'in fi manaqib al-arif billah, perbahasan berzikir akan Allah dengan kuat, arat tarikat Al-Ahmadiyah, banyak lagi lah. Ini adalah mufti yang pertama Negeri Sembilan
menjawat jawatannya daripada tahun 1950 sehingga tahun 1964, dan kemudian beliau meninggal dunia dan dikebumikan di makam Datuk Haji Masai. Masa meninggal tu ramai sangat yang datang, sampaikan jenazahnya hanya diusung, tak naik kenderaan. Kemudian yang kedua ni orang Embau. Kena tahu kan? Sahibus Samahah Datuk Haji Hassan bin Sa'il, mufti kedua Negeri Sembilan. Datuk Haji Abu Hassan bin Haji Sa'il, kalau lalu dekat depan dua sana jalan besar, kita akan lalu sebelah sekolah. Nama sekolah tu apa? Sekolah Semadah. Sekolah Semadah tu adalah daripada nama tokoh ini. Sahibus Samahah Datuk Haji Hassan bin Sa'il, mufti kedua Negeri Sembilan. Jadi Datuk Haji Abu Hassan bin Haji Sa'il ini dilahirkan pada tahun 1922. Dia kurang 100 tahun lepas. Dia lahir. Di mana? Di kampung Pulau Bukit Cengkau. Tahu? Saya tak tahu, saya bukan orang tahu. Jadi dia mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Besar. Ni. Sekolah ni kan? Mufti kedua asalnya daripada Sekolah Kebangsaan Pulau Besar. Ni mana tahu satu hari nanti ada seorang mufti ni. Daripada tahun 1929 hingga tahun 1933. Tapi dia tak berhenti situ je. Kemudian beliau menyambung pelajarannya di Madrasah As-Saidiyah Kampung Pondok Rasah di bawah pimpinan Allahyarham Syekh Haji Ahmad. Maknanya tadi mufti kedua Negeri Sembilan ni dia belajar dengan mufti yang pertama. Kemudian beliau belajar apa? Beliau belajar tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis, tajwid, tafsir Al-Quran, dan kemudian belajar nahwu, balaghah, saraf, nusus imla, bayan tarbiyah. Dan beliau belajar dulu dengan Syekh Haji Ahmad dulu. Kemudian pada tahun 1937 beliau berangkat ke Timur Tengah untuk menyambung pelajarannya sehingga tahun 1945. Jadi SK Pulau Besar bolehlah angkat seorang tokoh. Ke baru tahu hari ni? Baru tahu ya? Memang jodoh lah betul hari ni. SK Pulau Besar pernah melahirkan seorang mufti Negeri Sembilan, mufti yang kedua Negeri Sembilan. Kemudian semasa pengajiannya beliau tergolong dalam pelajar yang pintar dan mempunyai daya ingatan yang kuat, dan kemudian penghormatan masyarakat terhadap beliau tinggi. Beliau dikenali sebagai seorang ulama yang tidak pernah membezakan taraf seseorang. Beliau juga dikenali sebagai seorang yang pendiam, tidak banyak bercakap, dan hanya bercakap apabila merasakan ia yang perlu. Dan sikap yang demikian menyebabkan orang lain terpaksa berhati-hati apabila hendak berbual atau bergurau dengannya. Dan sepanjang beliau menjadi mufti kerajaan negeri, beliau sentiasa berlembut dalam memberi nasihat kepada pemerintah. Dan kemudian beliau menjawat jawatan mufti ini selama 18 tahun. Asal daripada SK Pulau Besar. Dia ada satu buku dia, himpunan fatwa warna hijau. InsyaAllah Jabatan Mufti Negeri Sembilan akan keluarkan cetakan-cetakan baru terhadap buku beliau tersebut. Kemudian ini yang ketiga, Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Murtada bin Haji Ahmad, mufti ketiga Negeri Sembilan. Datuk Haji Murtaza bin Haji Ahmad, dia lahir pada tahun 1937. Dia dapat pendidikan awal sekolah Datuk Shah Bandar Rasah. Kemudian dia pergi ke Singapura belajar dengan bapa saudaranya yang juga ulama, yakni
Syekh Haji Abdul Rashid. Dan kemudian dia pergi ke sekolah agama Al-Atas Johor Bahru pada tahun 1956 dan melanjutkan pelajarannya di Pulau Pinang. Kemudian pada tahun 1961 beliau ini, Datuk Haji Murtada ni, Datuk Syekh Muhammad Murtada ini adalah anak kepada mufti yang pertama. Jadi dihantar oleh ayahnya ke Ma'had Al-Qahirah di Universiti Al-Azhar, sehingga dan seterusnya menuntut di Universiti Al-Azhar Kairo pada tahun 1967 hingga 1974. Dan beliau bertugas sebagai mufti Kerajaan Negeri Sembilan pada tahun 1987 sehingga tahun 2008. Hampir 20 tahun juga lebih kurang. Hampir 20 tahun juga. Jadi sepanjang Datuk Mufti Murtada menjadi mufti, satu enakmen yang boleh dikatakan tak ada dekat Malaysia. Dekat Malaysia ni tak ada enakmen tu. Jadi dipanggil enakmen Tarekat Tasawuf tahun 2005. Kerana apa? Kerana Datuk Haji Muhammad Murtada ni juga, ayahnya juga adalah bertarekat Ahmadiyah, termasuklah mufti yang ketiga juga bertarekat Ahmadiyah. Jadi mereka telah Datuk Muhammad Murtada ini telah menjadi batu asas, telah meletakkan batu asas kepada satu enakmen dinamakan dengan enakmen pentadbiran, enakmen tarekat tasawuf tahun 2005. Setakat hari ini kumpulan tarekat tasawuf yang ada di Negeri Sembilan ni hampir 20 kumpulan. Di sini pun ada satu di Durian Daun. Durian Daun. Tak jauh kan? Kalau jalan keluar ni ke kanan. Ada Ustaz Rahmat dekat situ. Ada kumpulan tarekat. Kalau ada buat apa-apa kat situ, abang datang. Kalau nak belajar boleh. Sebab dia mendapat kelulusan daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Dan Datuk Haji Muhammad Murtada ini disegani oleh kawan dan lawan, dan akhirnya beliau telah kembali ke rahmatullah pada tahun 2016 yang lalu. Dan mufti yang keempat Negeri Sembilan ini adalah sahibus samahah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad, mufti yang keempat Kerajaan Negeri Sembilan. Dan kebanyakan kaki tangan Kerajaan Negeri, kaki tangan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan adalah orang cakap apa, bekerja di bawah sahibus samahah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad. Jadi Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad ini dilahirkan pada 7 Februari 1945. Orang mana? Orang Johor. Mendapat pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Nuri Air Mawang Johor Negeri Sembilan pada tahun 1952 hingga tahun 1957. Kemudian beliau meneruskan pengajian di Sekolah Pertukangan Kayu Nuri pada tahun 1958. Kemudian Sekolah Menengah Rendah Johor pada tahun 1959 hingga 1961. Kemudian beliau meneruskan pelajaran di Sekolah Menengah Agama Menengah Tinggi Istana Lama Seri Menanti pada tahun 1962. Kemudian pergi ke Sekolah Agama Menengah Tinggi Seremban pada tahun 1964, dan kemudian mengambil sijil tinggi pada tahun 1969 dan melanjutkan pelajarannya di Universiti Al-Azhar Kahirah Mesir sehinggalah tahun 1972. Jadi berbagai-bagailah proses setelah habis kerjaya. Kemudian dia jadi guru, jadi pengetua sahibus samahah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad. Kemudian dilantik sebagai mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Dan kemudian Datuk sahibus samahah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad akhirnya bersara pada tahun 2022. Maknanya setahunlah sebelum kita dapat mufti yang baru. Jadi di zaman sahibus samahah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad ini ada banyak permasalahan akidah. Ada banyak serangan-serangan terhadap
akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka pada tahun 2016 Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad dengan jawatan kuasa fatwa Kerajaan Negeri Sembilan telah meletakkan definisi akidah ahli sunnah wal jamaah di Negeri Sembilan. Kita di Negeri Sembilan mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah yang disusun oleh imam yang dikenali dengan nama Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Maka terkeluarlah di sana tak boleh kita berfahaman dengan fahaman Salafiyah, Wahabiyah tak boleh, Syiah tak boleh, liberal tak boleh, Khawarij tak boleh, ayah pen tak boleh. Ada yang mengaku Rasul Melayu, tak boleh. Kemudian di dalam bidang fiqh dan syariah mestilah bermadhab dengan madhab Asy-Syafi'i sesuai dengan Seksyen 54 Enakmen Pentadbiran Agama Islam tahun 2003. Habis itu Ustaz, kalau ada kesulitan boleh tak pakai mazhab lain? Boleh, tetapi mestilah dipandu oleh jawatan kuasa fatwa. Maknanya kalau tak kesulitan, kita bermadhab dengan madhab Asy-Syafi'i. Antaranya apa? Antaranya pagi-pagi solat subuh di masjid, kita baca doa qunut. Jadi kalau kata ada maslahah yang penting, maka jawatan kuasa fatwa Kerajaan Negeri Sembilan boleh mengeluarkan fatwa untuk ikut mazhab lain, tetapi bukan dengan sesuka hati. Maknanya dalam Seksyen 54 itu mesti ikut muktamad mazhab Syafi'i. Kalau ada kemaslahatan baru boleh pindah mazhab, itu pun dikawal oleh jawatan kuasa fatwa Negeri Sembilan. Tak boleh sesuka hati, pagi ni mazhab Bali, tengah hari kan mazhab Hanafi. Dan kemudian di dalam isu-isu yang berkenaan dengan tasawuf, akhlak, kerohanian, hakikat, maka ahli sunnah wal jamaah itu mengikut jalan yang telah disusun oleh siapa? Oleh Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Maka mereka ini ajarkan tasawuf, ilmu rohani, ilmu hati yang mana mengikut Al-Quran dan Sunnah, bukan ikut yang mengarut-ngarut. Seperti yang terbaru, lepat, ajaran lepat, Ismail Arifin, dia banyak masuk dalam sekolah-sekolah. Dia kata tasawuf, disebabkan dia tasawuf tu dia tak semayang, sedangkan solat itu adalah rukun. Nak bertasawuf macam mana pun mesti wajib solat. Okey? Itulah dia. Jadi sekarang ini Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan telah mempunyai mufti yang baru. Ini dia. Siapa nama dia? Yang berhormat Sahibus Samahah Profesor Madya Dr. Fauzi Naim bin Haji Badaruddin. Yang ni Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, dan YB Sahibus Samahah sebelum ini adalah salah seorang pensyarah yang bertaraf Profesor Madya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau di Fakulti Usuluddin, dan sekarang ini beliau menjawat jawatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Jadi kalau sekolah, masjid mempunyai permasalahan agama, boleh telefon Jabatan Mufti 7652420 untuk bertanyakan soalan. Boleh email juga, ataupun boleh telefon untuk bertanyakan soalan berkenaan dengan masalah hukum hakam.
Jangan pergi tengok YouTube. Jadi permasalahan adalah bila kita ada masalah agama, kita pergi tengok YouTube. Sekali yang kita tengok itu bukan berfahaman ahli sunnah wal jamaah, maka kita akan dapat jawapan yang berbeza. Di dalam YouTube tu ajaran sesat banyak. Syiah pun ada, Wahabi pun ada. Jadi kita kena hati-hati. Jadi kena duduk di Negeri Sembilan, mesti merujuk kepada mufti Negeri Sembilan. Sebab kedudukan mufti itu dijamin di dalam enakmen pentadbiran agama Islam. Okey, faham? Okay. Jadi seterusnya kita nak ceritalah, apa ertinya kita beragama? Apa ertinya kita beragama? Kenapa kita kena beragama? Kita agama apa? Kita agama Islam. Kenapa kita kena beragama? Okay. Kita kena beragama kerana satunya, kita hidup dekat dunia ni tak lama, betul? Kita hidup dekat dunia ni paling-paling tidak pun sampai umur 80 tahun, 70 tahun, tak lama. Pejam celik dah besar. Dulu Cinonit macam mana? Kemudian jadi besar. Dunia ini adalah sementara untuk kita. Untuk apa? Dunia ini sementara. Jadi kehidupan kita yang panjang dekat mana? Di alam barzakh. Jadi Islam datang, dia bagi tahu. Orang putih, orang-orang barat ada satu, biasa tak dengar Google. Pernah dengar tak Google? Google sekarang ni, Google, kalau mak-mak cari resipi masakan, Google semua kan. Dulu kalau mak-mak ada buku masakan tu 20 tahun dia simpan. Buku masakan tu untuk apa? Nak masak hari-hari untuk suami, untuk anak-anak. Tapi zaman sekarang tak. Zaman sekarang mak-mak dah ada Google. Nak masak asam, Google. Nak masak masakan Arab pun boleh Google. Google sahaja. Tapi yang dahsyatnya orang sekarang, dia Google apa? Orang yang tak percaya pada Allah ni, dia Google apa? Di antara carian yang tertinggi di Google website apa dia? Who is the God? Apa maksud dia? Dia cari Tuhan dalam Google. Sedangkan secara fitrahnya telah diajarkan oleh para ulama, telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada para sahabat. Para sahabat ajar kepada para tabi'in. Tabi'in ajar kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ajar kepada mana? Ajar kepada seluruh umat Islam. Ada ulama hadis, ada ulama fiqh, ada ulama tafsir. Diajarkan zaman berzaman, kemudian mereka berdakwah, dan akhirnya sampailah Islam ini ke bumi tanah Melayu. Dan jumpa sampailah Islam ini ke orang bawah. Itu nak cerita. Jadi dah dijawab dah. Tapi mereka cari lagi, who is the God? Mereka cari dalam Google. Kenapa mereka cari dalam Google? Kerana mereka tak tahu daripada mana mereka datang, dan kemudian ke mana mereka akan pergi. Tapi saya tengok tak ada nama. Saya sebut pengurusi. Dia tak tahu apakah tujuan hidup di dunia ni. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad untuk menjadi rahmat pada sekalian alam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Tidak aku utus engkau untuk mengajar akhlak yang mulia kepada manusia. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala ada. Macam mana kita nak dapat cinta Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum
tuhibbunallah Boleh tak kalau saya dah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum Kalau tak boleh aku dhunubakum. sampai habis. Katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan Nabi Muhammad bagi tahu dekat umat manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau kita ni nak dapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, Tapi saya ambil kesempatan lah. fattabi'uni apa maksud dia? Ikut Budak-budak ni pun ikut aku yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dia tentang malam tentang pasal kita ada kerupuk. Dengan ikut Nabi Muhammad kita dapat apa? Ada Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Kita akan dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita cerita nak ikut Nabi ni, kita kena tengok apa? Kita kenalah tengok para ulama. Satu syukur. Sebab apa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ulama dia tak tinggalkan harta berjuta. Ha? Dia tak tinggalkan resepi makanan. Tak. Lagi satu Ulama tinggalkan apa? Ulama tinggalkan panduan-panduan. Bagaimana nak berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana nak berinteraksi dengan sunnah, macam mana nak jadi seorang Muslim yang baik, macam mana nak masuk syurga. Sebab tu dia ada kitab-kitab yang ditulis, panduan-panduan yang ditinggalkan oleh para ulama. Macam mana kita nak hidup atas dunia ni, atas muka bumi ni, macam mana cara dia. Maka akhirnya kita ikut apa yang telah digaris oleh para ulama, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman berzaman para ulama susun. Kenapa mereka susun? Kerana mereka mahu umat-umat yang akan datang, kita yang baru lahir ini memahami bagaimanakah cara kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimanakah kita nak berinteraksi dengan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu semayang macam mana. Sebelum semayang kita nak tahu waktu semayang bila. Kita nak tahu kiblat di mana. Maka pergi tanya bahagian falak, sumber maklumat. Biasanya masjid dia dah siap ukur dah. Hukum hakam dalam solat. Apakah dia sunat-sunat abad? Apakah dia sunat-sunat hai'ah? Apakah perkara-perkara yang membatalkan solat? Dalam bidang taharah, apakah dia, macam mana kaedah berwudu, kaedah mandi wajib? Semuanya diajarkan oleh para ulama. Lepas tu dalam rukun Islam kita yang lain, puasa. Bilakah masa berpuasa? Apakah yang membatalkan puasa? Apakah yang boleh kita lakukan ketika berpuasa? Macam mana nak tambah lagi pahala puasa? Terima kasih Tuhan. Kemudian zakat. Bila kita dah mampu, dah ada kemampuan, berapa banyakkah kita kena keluarkan? Apakah hukum hakam dia? Saya nak tambah sedekah, saya nak tambah wakaf. Semuanya permasalahan-permasalahan ini diajarkan oleh para ulama. Dan kemudian diteruskan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan dan juga badan-badan fatwa lain. Mungkin ada badan-badan fatwa yang bukan kerajaan, ustaz-ustaz yang mengajar. Jadi kemudian kita tahu bahawa di dalam negara ini, sesuai dengan kita kata tadi, perlembagaan perkara 3 perlembagaan persekutuan menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Dengan itu segala kehidupan kita di atas muka bumi ini selagi duduk dekat Malaysia, masa hendaklah bersandarkan dengan hukum hakam agama Islam. Kalau tidak faham, ya boleh rujuk kepada jabatan-jabatan mufti negeri-negeri yang berkaitan. Maka kalau di Negeri Sembilan, di Gembau ini, maka rujuk Jabatan Mufti Negeri Sembilan, jangan rujuk Jabatan Mufti lain. Rujuk Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi ini adalah kita punya Mufti yang berhormat Sahibus Samahah Profesor Madya Dr. Fazli Naim bin Haji Badarudin. Jadi pada hari ini Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan datang untuk apa?
untuk memberikan pencerahan apakah perkara-perkara yang ditawarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, apakah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, apa kerja dia. Kalau JPJ kita tahu, Jabatan Pengangkutan Jalan, apa kerja dia? Dia pantau kereta, kenderaan, jalan raya kan. Siapa pandu laju kena saman. Jabatan apa lagi? Kerja raya kita tahu. Kawal silia bangunan, kawal silia jalan raya yang dibuat. Jabatan Pendidikan buat apa? Uruskan pelajar, guru. Jadi Jabatan Mufti buat apa? Jabatan Mufti menguruskan permasalahan hukum hakam, permasalahan fatwa. Apa hukumnya? Saya nak makan lah, saya nampak dekat dalam YouTube tu ada orang makan ular. Boleh ke makan ular? Contoh. Jadi Jabatan Mufti akan bagi jawapan. Orang sekarang semua nak dimakan ya. Ular makan tu, ulat boleh makan, kelawar boleh makan. Jadi rujuk dulu Jabatan Mufti, boleh makan ke? Saya ada tangkap ular nak belakang rumah, boleh makan tak? Contoh bertanya kepada Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Kalau dia kata tak boleh makan, tak boleh makan lah. Mesti nak makan juga. Tak boleh lah, dia melanggar arahan. Jadi setakat ini saya buka soalan lah. Kalau ada yang nak bertanya soalan, adik-adik ada nak bertanya soalan? Orang memang tak ada lah tanya soalan pun. Kalau ada soalan lah daripada penduduk kampung ke, ataupun guru-guru ke yang berhajat tanya soalan, kau malu boleh hantar kertas. Kalau malu boleh hantar kertas. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, kita boleh tamatkan awal. Jadi nak kita situlah maknanya ada sahaja hukum hakam masalah. Ada sahaja hukum hakam yang berkaitan dengan permasalahan agama. Tak jumpa jawapan. Tanya imam pun tak tahu. Tanya ketua kampung pun tak tahu. Jadi boleh emailkan soalan ke Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Saya nak sembahyang lah, tak tahu kat mana kiblat. Boleh juga rujuk Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Masjid nak buat program, nak panggil penceramah ni, tapi penceramah ni tak ada tauliah. Jadi boleh buat permohonan khas untuk bagi tahu Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan sama ada dibenarkan atau tidak. Saya nak apa lagi? Kawan saya ni ada masalah lah, dia ada masalah akidah sikit. Pelik-pelik dia buat. Jadi boleh rujuk Jabatan Mufti. Adalah, saya rasa dia ni ajaran yang bermasalah lah. Sebab apa? Dia kalau mengajar tu dekat dalam hutan tu, senyap-senyap dia buat. Ini ajaran betul ke tidak ni? Boleh juga rujuk Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Jadi itulah, semoga penduduk kampung Pulau Besar, qaryah Pulau Besar, dan juga tadi Allah mati pula. Baru tadi dapat, saya dah tahu lama dah. Kau tahu kan, alumni daripada SK Pulau Besar juga adalah merupakan Mufti kedua Negeri Sembilan. Alumni. Lepas ni boleh tampal gambar besar-besar Datuk Aziz Sa'il kat sekolah. Dipanggil alumni SK Pulau Besar. Jadi para penduduk qaryah masjid kampung Pulau Besar, guru-guru, adik-adik yang datang pada hari ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Semoga Allah jalinkan hati-hati kita. Semoga faham dan kenal apakah fungsi-fungsi yang diberikan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Saya bukan mufti, saya penolong mufti saja. Jadi insya-Allah kita ada banyak program lagi pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati apa yang kita buat,
memberkati pertemuan kita pada hari ini, dan semoga semua yang hadir pada hari ini mendapat manfaat dan mendapat maklumat yang sepatutnya mereka dapat. Mungkin tak tahu sebelum ni, jadi lepas ni boleh tahu dan boleh beramah mesra lah bersama dengan kaki tangan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, pada Abang Ezri belakang tu, Abang Defi depan ni. Dia semua adalah kaki tangan sokongan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Kalau diorang tak ada, tak jalan Jabatan Mufti ni. Macam itulah. Jadi saya mewakili Sahibul Samah Mufti, mewakili seluruh jentera kaki tangan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, mengucapkan selamat berprogram sampai malam. Jangan lupa datang malam ni. Kita ada lomang, insyaAllah. Jadi semoga Allah SWT merahmati kita dan memberkati pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terkata perkata-perkata yang perkara-perkara yang tidak elok. Saya mohon maaf. Semoga Allah SWT merahmati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri yang disahkan pada bulan September 1949, yang di-Pertua Majlis adalah Tuan Mufti Negeri Sembilan. Mengikut pasal yang ke-6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan, satu mesyuarat telah diadakan pada 18 November 1950 bertempat di Bilik Mesyuarat Pejabat Bandar Seremban untuk menubuhkan Majlis Mesyuarat Agama. Majlis ini mengandungi seorang yang di-Pertua dan wakil daripada Paduka Seri Tuanku sendiri, Datuk-Datuk Undang yang 4 dan Tengku Besar Tampin, serta 6 wakil daripada orang ramai, seorang daripadanya bangsa asing yang beragama Islam dan seorang setiausaha. Pada peringkat awalnya, ia merupakan salah satu bahagian di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan yang bertanggungjawab untuk membantu menasihati Paduka Seri Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri, Majlis Agama Islam Negeri, Badan Berganun dan masyarakat keseluruhannya berkaitan dengan semua perkara dalam hal ehwal agama dan hukum syarak. Pada tahun 1996, Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan satu surat berkeliling mengenai pengasingan bahagian fatwa daripada Jabatan Agama Islam setiap negeri di Malaysia, termasuk Negeri Sembilan. Berbekalkan visi sebagai peneraju institusi mufti yang berwibawa cekap dan berkesan, dan misi menyatukan kefahaman dan fikrah masyarakat terhadap hukum hakam dan kefatwaan, maka pada bulan Januari 1997, Jabatan Mufti telah dipisahkan daripada pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan yang bertempat di tingkat 2 bangunan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Jalan Datuk Hamzah, Seremban. Nilai-nilai bersama yang diadaptasikan dalam budaya kerja dan di bawah kepimpinan yang berwibawa telah memacu peningkatan imej dan prestasi jabatan selari dengan fungsi yang semakin mencabar. Pada tahun 2003, jabatan telah berpindah ke bangunan SUK lama bersebelah dengan bangunan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Pada awal tahun 2017, jabatan telah bertukar lokasi pentadbirannya di Aras 15 Menara Main Seremban sehingga kini.